Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan yang dihormati, anak-anak murid yang dikasihi. Tujuan video ini dirakamkan adalah untuk membuat sedikit pemberitahuan mengenai panduan pengoperasian semula sekolah dalam norma baru 2.0. Seperti yang telah tuan-tuan dan puan-puan telah maklum, sebelum 8 hari bulan 3 2021, guru besar telah membuat satu taklimat bersama dengan tuan-puan sebelum pembukaan sekolah. Jadi saya pula lebih kepada untuk membuat sedikit ulang kaji untuk keselamatan anak-anak kita serta masyarakat setempat. Baik, merujuk kepada perkara 1.5, iaitu tanggungjawab ibu bapa semasa menghantar dan mengambil anak dari sekolah. Semasa menghantar, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak berada dalam keadaan yang sihat. Kedua, mewajibkan memakai pelitup separuh muka. Sebelum murid tersebut memasuki dalam premis sekolah, dimestikan murid-murid beratur dalam petak penjarakan sosial yang telah disediakan supaya tidak nampak berkerumun. Dan apabila murid telah berada dalam petak tersebut, guru bertugas di bawah akan meminta murid memasuki premis sekolah secara teratur dengan penjarakan dan mengambil suhu badan masing-masing. Setelah suhu badan diambil, murid akan diminta untuk membuat sanitasi tangan mereka dan seterusnya murid akan bergerak menuju ke kelas masing-masing dengan mengikut laluan yang telah ditetapkan. Apabila berada di dalam kelas, guru masa pertama akan bersama dengan murid-murid untuk membuat pengurusan bilik darjah seperti menyembur bahan sanitasi di atas permukaan meja dan kerusi murid, dan murid-murid hendaklah mengelap permukaan yang telah disanitasi dengan kain tuala yang dibekalkan oleh ibu bapa. Dan selepas mengelap, kamu hendaklah menyimpan semula kain tersebut dalam plastik ataupun ke dalam beg. Jangan bertukar-tukar kain lap itu. Selepas itu, guru akan bercerita ataupun memberi penerangan tentang COVID-19 untuk mengingatkan kita semula bahawa kita ni masih diancam dengan COVID-19 dan kita belum lagi menang. Jadi cikgu menyeru dan berharap agar murid-murid sentiasa mengamalkan SOP semasa di dalam kawasan sekolah. Dan apabila waktu rehat, murid, untuk pengetahuan ibu bapa juga, apabila waktu rehat, murid tahap 1 akan dibawa makanan ke dalam bilik darjah. Manakala murid tahap 2, mereka akan turun ke kantin. Tujuan kami membuat cara begini adalah supaya tidak berlaku kesesakan ataupun berkerumun semasa waktu rehat. Walau bagaimanapun, pihak sekolah menetapkan murid makan di dalam bilik darjah masing-masing dengan diawasi oleh guru pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan tidak perlu bimbang kerana semasa murid-murid rehat, murid-murid akan diawasi oleh guru pada waktu itu. Manakala guru juga akan memastikan murid-murid mengamalkan SOP sebelum makan, iaitu basuh tangan. Selepas makan tu, selepas makan bersihkan meja sendiri, buang plastik bekas makanan ke dalam tong sampah dan mencuci tangan semula.
Jadi di sini juga pihak sekolah menggalakkan tuan-puan membekalkan anak tuan-puan dengan sudu ataupun garpu sendiri. Apabila selesai makan, murid-murid akan memastikan bilik darjah mereka dan tempat duduk mereka itu bersih dari sebarang sisa makanan. Selepas itu, murid-murid akan meneruskan semula sesi PDPC mereka. Dan apabila waktu balik, guru waktu akhir juga akan menjalankan proses yang sama seperti murid datang ke sekolah, di mana guru waktu akhir itu akan membuat sanitasi semula dan meminta murid mengelap tempat duduk masing-masing serta mengemas barang-barang mereka sebelum bergerak balik. Sebelum bergerak balik, guru tersebut akan memastikan anak-anak tuan-puan berbaris terlebih dahulu dalam penjarakan sosial, dan guru tersebut akan mengiringi anak-anak murid mereka dari bilik darjah hingga ke kawasan drop zone balik. Dan di situ, dalam proses itu, guru yang mengiring tersebut akan memastikan murid-murid juga mematuhi standard procedure operation demi keselamatan semua, di mana juga murid-murid mesti beratur dalam penjarakan sosial sebelum mereka diambil oleh ibu bapa masing-masing. Murid-murid semasa di situ, murid-murid tidak dibenarkan untuk bersentuhan ataupun bermain-main atau berlari-lari. Selepas mereka melihat ibu bapa mereka datang untuk mengambil dan memberitahu guru itu adalah waris mereka, guru yang bertugas akan melepaskan mereka kepada ibu bapa mereka sendiri. Semasa proses tersebut, saya meminta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan keselamatan anak-anak, di mana jangan melambai ataupun memanggil anak-anak tuan-puan dari seberang jalan, kerana pernah berlaku 2 kali hampir kemalangan, di mana murid tersebut nampak ibu atau bapa mereka melambai. Mereka terus meluru ke arah ibu bapa mereka dan hampir-hampir dilanggar oleh kenderaan yang lalu lalang di situ. Untuk pengetahuan ibu bapa juga bahawa pengawal keselamatan kita tidak lagi diarahkan oleh KPM untuk membawa anak-anak tuan-puan melintas. Jika tuan-tuan nampak berlaku sekarang ini pengawal keselamatan membawa anak-anak melintas, itu adalah dengan kerelaan beliau sendiri sebagai satu amal jariah. Jadi di sini saya ulang sekali lagi untuk memohon kerjasama dari tuan-puan untuk mengambil anak dari kawasan Susur Gajah ke tempat kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam proses ini juga anggaran masa guru bertugas itu mengawasi anak-anak tuan-puan dalam 15 minit hingga setengah jam. Jika ada kelewatan yang berlaku semasa mengambil anak tersebut, murid-murid yang lewat diambil akan diarahkan untuk memasuki kawasan sekolah semula dan berada di kawasan pondok jaga sehinggalah ibu bapa mereka datang mengambil. Jadi di sini juga saya menyeru supaya tuan-puan agar jangan terlalu lewat untuk mengambil anak tuan-puan, kerana waktu itu jugalah guru yang
mengiringi anak tuan-puan akan melakukan beberapa urusan mereka sendiri, seperti menyiapkan kerja untuk keesokan hari ataupun ingin bergegas juga mengambil anak-anak mereka di pusat jagaan ataupun dari sekolah lain. Di samping itu juga saya memohon tuan-puan untuk mengingatkan anak-anak tuan-puan, jika tuan-puan lewat mengambil, arahkan mereka mengikut arahan guru dengan berada atau menunggu di kawasan guard post dan tidak bermain-main dengan rakan-rakan. Duduk diam-diam. Akhir kata dari saya, jika tuan-puan mendapati anak jagaan kurang sihat, mintalah tuan-puan membawa anak ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan awal. Jika anak tuan-puan sebelum memasuki kawasan sekolah mereka sihat, tiba-tiba berlaku perkara yang sedikit merumitkan, di mana murid tersebut mengadu kurang sihat dan guru pada waktu itu dalam kelas akan mengambil semula suhu badan anak-anak tuan-puan. Jika didapati suhu badan normal tapi murid tidak sihat, pihak sekolah akan menempatkan anak tuan-puan di dalam klinik sekolah dan diawasi oleh guru sehinggalah ibu bapa datang mengambil anak. Akhir kata dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.